Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syukur yang tidak terhingga kerana dengan limpah rahmat kasih sayang Allah taala pada kita, ya, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya Dia pilih kita, dijadikan kita sebagai hamba-Nya yang soleh solehah, dikumpulkan kita di tempat yang Dia sangat suka, yang namanya masjid. Kemudian diberi kita kekuatan untuk kita sama-sama tinggalkan rumah kita masing-masing. Untuk apa? Untuk kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Sahut panggilannya, yaitu panggilan azan subuh tadi kita sahut panggilan azan.
kemudian kita tunaikan solat secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Ya tuan-tuan puan-puan sedang hadirin hadirat ni tanda kasihnya Allah pada kita, tanda sayangnya Allah pada kita. Jadikan kita insan yang bertuah. Kerana disebut dalam hadis, apa dinyatakan di situ? Al-masjidu maimunah. Al-masjidu maimunatun wa maimunun ahlaha. Masjid itu ialah tempat yang sangat bertuah, dan bertuahlah siapa yang jadi ahlinya. Al-masjidu maimunah. Apa dia maimunah? Bertuah. Dan yang bertuah tu siapa? Orang yang jadi ahlinya. Itu Nabi SAW sebutkan. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini insan bertuah, insan terpilih, Allah pilih diletakkan di tempat yang bertuah yang namanya masjid. Jadi mudah-mudahan di atas pengorbanan ini, setiap waktu kita korban tenaga, setiap waktu kita korban masa, bila Allah Ta'ala panggil kita datang, bila Allah panggil kita datang, nanti di yaumil akhirat mudah untuk kita datang jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau dipanggil kita buat tak dengar, kita semua dengarlah, kita semua alhamdulillah. Kalau insan yang dipanggil buat tak dengar ni hamba. Yalah, kalau dalam hidup kita lah, seorang hamba dipanggil oleh tuan dia buat tak dengar, dia ada hukuman dia. Dia dapat hukuman yang berat. Ya, hari ini Allah panggil kita buat tak dengar aja kita. Buat tak dengar aja, agak macam mana agaknya. Nanti kita dah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaki sayang nak melayan kaki pergi ke salah satu rumah daripada rumahnya yang dijemput tu. Besok macam mana kita nak lintas di tiang sirat untuk melayan kampung kita, melayari kehidupan di kampung kita yang asal sana. Jadi hari ini tuan-tuan ni latihan sebenarnya. Puan-puan ni latihan hari ini. Langkah-langkah kaki menuju ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala yang namanya masjid itu latihan dekat dunia ni untuk mudah perjalanan kita di akhirat. Saya rasa tak tersilap kalau hadis yang lalu disebut daripada Sayyidina Uthman dalam kitab Al-Munabbihat daripada Ibnu Hajar menyatakan orang yang melangkah-langkah kaki ke masjid ni nanti lintas di tiang sirat pantas macam kilat tu yang lepas tu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dia dalam syurga. Sahabat dia siapa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu Allah sebut. Buat pengorbanan sedikit, setiap waktu tinggalkan rumah yang sementara untuk cari rumah yang kekal selama-lama. InsyaAllah besok yadkhulul jannata bighairi hisabin, akan masuk surga dengan tanpa dihisab. Dan yamurru ala sirata kal baraq, insya-Allah dapat pilihan lalu titian sirat pantas seperti kilat. Pengorbanannya kena ada. Hari ini kaki yang sama besok akan lintas titian sirat. Amal kaki itu apa masa kat dunia? Kalau amal kaki itu tak ada untuk latihan ke sana, di sana macam mana nanti? Jadi semuanya dalam kehidupan ni ada latihan. Begitu juga yang kita buat ni lah latihan kita. Nak jadi tentera ada latihan, nak jadi guru ada latihan, nak jadi apa ya? Jadi apa? Semua ada latihan dia dalam tempoh masa yang ditetapkan. Hari ini kita kena berlatih untuk cari apa? Untuk cari bekalan sebagai latihan kita untuk ke satu tempat yang tentunya kita akan pergi dan tempat itu akan duduk selama-lama. Takkan latihnya sikit-sikit. Tentu latihan itu daripada mulanya kita akil balik sampai saat nak mati kita latihnya. Jadi tuan-tuan berkali Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya kita duduk lagi seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan adalah ridha Allah pada kita hari ini, adalah kasih sayang Allah pada kita hari ini. Mudah-mudahan lah, ya tak? Ikhlaskan ajalah. Tunggu syuruk, tunggu isyraq, tunggu duha ke. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hari ini apa Nabi sebut daripada Abi Umamah tentang kita datangnya ke masjid. Adakah kita golongan itu? Mudah-mudahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun thalathatun kulluhum dhamin 'ala Allah Ta'ala. Tiga golongan ini, kita pernah jumpa hadis ni. Orang ini diletak di bawah tanggungjawab Allah, janji Allah. Dhaminun, dha alif mim nun, dhamin. Apa dha itu? Iaitu janji Allah. Siapa mereka? Orang ini in asya, kalau dia hiduplah,
kalau dia hidup diberi umur, insya-Allah ruziqa wa kufiya. Rezeki dia Allah sempurnakan. Jangan khawatir. Orang ini, 3 golongan ni kalau hidup rezekinya Allah Taala sempurnakan. Masalah rezeki Allah Taala susun insya-Allah. Jemput ajalah. Inilah cara jemputnya ni, duduk dalam majlis ilmu, cara jemput rezeki salah satunya. Dan yang kedua siapa dia? Wa immata, dan kalau orang ini mati, tadi kalau hidup rezekinya Allah Taala sempurnakan, dan kalau dia mati adkhalahullahu jannah, Allah akan pilih dia, letak dia dalam syurganya. Dan siapa dia? Iaitu yang pertama, kalau dia hidup rezekinya Allah sempurnakan, kalau dia mati Allah letakkan dalam syurga. Yang pertama siapa dia? Man dakhala baitahu fasallama. Kita pernah dengar lah di sini, siapa yang masuk ke rumahnya pastikan dia bagi salam. Memang itu memang amalan kita lah. Nak masuk rumah kita bagi salam. Walaupun baru turun, naik masuk rumah bagi salam. Walaupun baru je turun pusing, turun pintu belakang naik pintu depan, bagi salam. Itu amalan kita lah, mudah-mudahan. Fahuwa dhamin 'ala Allah. Inilah dia orang yang dapat janji Allah tadi. Janjinya 2 yang atas yang tadi saya sebutkan awal. Dan siapa dia? Yang kedua, ini dia. Man kharaja ilal masjid. Man kharaja ilal masjid. Siapa yang keluarnya daripada rumah tu bagaimana ni nak ke masjid dia? Nak buat apa ni nak ke masjid? Nak tunjukkan aku ni taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Bukan nak nunjuk-nunjuk. Bukan disuruh kita tunjuk-tunjuk. Tunjukkan yang agama ni macam gini rupanya amal agama ya. Bila azan dipanggil semua berbondong-bondong tinggalkan rumah, kan cantik suasana tu. Sebelum azan semua dah datang dah. Yang itu amal, bukan nak tunjuk-tunjuk. Kita kena tunjukkan ini amal agamanya. Bukan menunjuk-nunjuk, bukan. Tapi nak tunjukkan inilah amalnya. Inilah amal sembahyang yang sebenar. Kan Nabi sebut apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembayang. Bukan perbuatan tu je, takbirnya macam mana, rukuknya macam mana, sujudnya macam mana, bukan setakat tu je. Tapi perbuatan Nabi sembayang tu bagaimana? Di mana tempatnya, keadaannya bagaimana, masanya bila. Jadi ya, awalnya sembayangnya berjamaah awal waktu, tempatnya di masjid. Itulah. Begitu, bukan setakat tengok rukuknya Nabi gitu, tapi tak tengok sembahyangnya di mana tu. Itu juga kena ambil kira. Dan yang berikutnya disebutkan man kharaja fi sabilillah. Yang ketiga, siapa yang keluar daripada rumah untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Sekarang kan kita sedang berjuang ni, ya disebut dalam kitab yang lain lah, dinyatakan dalam hadis yang lain, menuntut ilmu ini fi sabilillah. Menuntut ilmu dikira fi sabilillah. Dikira apa? Berjuang di jalan Allah. Jadi orang inilah saya nak kata, Allah beri dia tanggungjawab. Kalau dia hidup, rezekinya Allah sempurnakan. Kalau dia mati, Allah letakkan dalam syurga. Satu, orang yang nak masuk rumah, pastikan dia bagi salam. Yang kedua, kalau dia keluar rumah, dia nak pergi masjid. Yang ketiga, dia keluar daripada rumah untuk mencari ilmu. Fi sabilillah, salah satunya mencari ilmu. Jadi tuan-tuan bukan di Allah Subhanahu wa taala, perkara ni insya-Allah ya, hari ni sekurang-kurangnya kita ya duduk seketika, mudah-mudahan adalah manfaatnya pada kita pada hari ini. Ya tuan-tuan dikasihi di Allah taala, ini tanda insan yang sungguh-sungguh hari ini untuk cari bekalan jumpa Allah. Sungguh-sungguhnya apa? Sembahyangnya awal waktu, kan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya apa lagi? Awal waktu berjamaah. Kan sungguh-sungguh tu. Berjamaahnya di mana? Di masjid. Itu sungguh-sungguh. Tengok. Sembahyang 5 waktu. 5 waktunya awal waktu. Awal waktunya berjamaah. Berjamaah di masjid. Itu sungguh-sungguh dah tu. Inilah orang yang sungguh-sungguh. Inilah insya-Allah nanti Allah mudahkan laluan dia untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun begitu ada kelompok, ada kumpulan yang dia ni sungguh-sungguh pun nak pergi sembahyang berjamaah, namun dia diuzurkan. Tak apalah kalau kumpulan ni tak pergi. Dia kalau tak pergi pun tak mengapa. Ya, yang pertama pula kita sambung dah sampai yang kelima. Siapakah mereka yang diuzurkan? Tak perlulah dia nak solat berjamaah, tak apa, diuzurkan. Syaratnya ada perkara ini pada dia, iaitu menahan diri daripada hadas kecil.
daripada dia pergi sembahyang dalam keadaan dia menahan-nahan untuk kencing ataupun berak. Contohnya lah, orang ini ya nak kencing aja, nak berak aja. Mana orang ini juga dikecualikan untuk hadir solat berjamaah. Yang sekarang yang tak solat berjamaah tu nak terkencing terberak aja ke apa? Taklah, saja tanyalah. Nak kencingnya panjang, beraknya panjang ke apa gitu kalau ditanya. Tapi taklah. Sebab menahan diri daripada kencing dan berak ini tak apa, dia tak pergi. Dia tak apa. Itu zi'uzurkan namanya. Maka tak berdosa kalau dia meninggalkan berjamaah. Ya, tak dimurkalah begitu. Sama ada dari membuang air kecil disebut ataupun dari membuang air besar ataupun menahan, masuk yang ketiga apa dia, ataupun menahan kentut. Kentut aja ke? Kenapa tak pergi masjid? Saya kentut panjang. Dia berhenti, dia tak berhenti, dia keluar je kentutnya. Jadi tak payah pergi masjid. Kencing keluar je. Tak apa. Tuan-tuan, kalau kita ada salsulul baul tu yang kencing tak berhenti, okey, yang istihadah tak berhenti, itu pun sampai dia ni diberi kelonggaran. Kalau dia masuk waktu, dia terus suci, kemudian dia tahafuz, dipelihara, ditutup. Kemudian dia ni kalau ditutup itu dia keluar juga, dalam tutupnya itu dia untuk solat berjamaah tak mengapa. Begitu sekali. Kalau untuk solat berjamaah, orang yang sal baul ni kan, yang kencing tak berhenti, yalah, besir kan, lagi apa yang darah istihadah tak berhenti, masuk waktu sahaja, syarat dia wuduknya masuk waktu, kemudian ditutup. Orang ini kalau dia menunggu berjamaah tak mengapa, walaupun dia keluar begitu. Tapi kalau dia tak berjamaah, sembahyang seorang-seorang, dia mesti masuk waktu, terus wuduk, terus suci, bersihkan, tutup, minta maaf, masuk waktu, sucikan, terus ditutup, kemudian wuduk, terus sembahyang. Bagi peluang jugalah sembahyang sunat untuk 2 rakaat. Tapi kalau untuk jamaah masa dia panjang tak apa, dia pergi lepas kerana menunggu jamaah. Di sini nak menandakan kepada kita berjamaah tu sangat penting. Walaupun dia ni besir, walaupun dia ni istihadah, kerana jamaah itu ada disebutlah dalam kitab sana. Perkara ini juga diiktiraf sebagai keudzuran yang membolehkan seseorang itu menangguhkan menghadiri solat berjamaah. Tuan-tuan, kalau kita lihat usul dia, bila Nabi sebut orang yang tak berjamaah, siapakah orang yang diberi pelepasan untuk solat berjamaah? Tak payah berjamaah lah. Nabi kata 2 je, asal dululah, asal usul dia. Apa dia? Iaitu orang yang sakit dan orang yang takut. Ini 2 keuzuran ni tak apa, itu asal dia. Sakit, uzur, tak payah pergi sembahyang. Tak sakit, tak uzur, kena berjamaah. Dia sakit dan uzur, itu 2 perkara yang membolehkan seseorang itu meninggalkan solat berjamaah. Sekarang dah rasa dia tak ada takut lagi dah. Kalau uzur tak ada, ya sehat-sehat lah. Tinggalnya hari ini, apa yang sakit? Imannya sakit ya. Iman sakit pula. Dia macam ginilah, kalau kita ni badan sehat kan. Badan sehat, diberi makan semua nikmat. Badan sehat, hantar makanan apa je, nasi goreng ke nasi apa yang sebut nasi goreng, apa-apa dah hantar je, semua nikmat makan. Tapi kalau badan tak sehat, hantar apa sedap pun semua tak boleh makan. Badan sehat makan sedap, badan tak sehat makan tak apa sedap lah. Tuan-tuan, rupanya macam kita je dengan iman. Iman ni kalau sehat, ibadah dia sedap. Badan tak sehat tapi iman sehat, dia nak pergi juga untuk ibadah yang sedap. Tapi kalau iman rosak, iman tak sehat, susah kan, ibadahnya tak berapa nikmat lah. Ibadahnya macam mana dah? Cukuplah, alah cukuplah, asal buat sudah dah. Ini perkataan ni Masya Allah, ni yang rugi tu, rugi serugi-ruginya. Kerana apa? Diberi peluang untuk cari ibadah yang dilipat gandakan ganjarannya. Mudah-mudahan dengan lipat ganda ganjaran tu lebih banyak ridha Allah. Mudah-mudahan bila banyaknya ridha Allah, mudahnya menuju Allah. Apa menuju syurga Allah, insya-Allah. Disebut di sinilah tentang perkara tadi, menahan kencing, menahan berak, menahan kentut, semua sekali itu daripada satu hadis an Ibni Abi Atiqa qala tahaddathtu ana wal qafimu inda Aisyah radhiyallahu anha hadithan wa kana al qafimu rajulan lahanatan wa kana al ummi walad faqalat lahu Aisyah malaka la tuhaddithu kama yatahaddathu ibnu akhi hadha amma inni qad alimtu min aina ataita. Panjang juga hadis ni, tak apa. Hadha, dia kata,
addabatuhu ummuhu wa anta addabatka ummuk. Qala faghadibal Qasim wa adabba 'alaiha falamma ra'a ma'idatan Aisyah qad utiya biha qama qalat aina qala usalli qalat ijlis qala inni usalli qalat ijlis ghadaru ya ghadiru inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadaratil ta'ami wala wa huwa yudafi'ul akhbathani. Rawahu Muslim, hadis dalam bab masjid, dan rawahu Abu Dawud, hadis dalam bab taharah. Kita lihat maksudnya tentang perkara tadi tu. Bermaksud daripada Ibnu Abi Atiqah, katanya, satu ketika aku berbual dengan Al-Qasim. Dia seorang yang lahana. Apa maksud lahana? Yang kurang tersusun kata-katanya, bukan gagap lah. Macam gitu ke? Gugup ke gagap ya? Dan ia adalah anak Ummul Walad. Aisyah bertanya, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha lah, bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak duduk bercakap seperti anak saudaraku ini? Aku tahu sebabnya. Dia dididik oleh ibunya. Kalau ibunya gagap, anaknya gagap katanya. Gitu. Tak ada. Dan engkau pula dididik oleh ibumu. Al-Qasim menjadi marah dan jengkel kepada Aisyah kerana macam sindir. Engkau ni kena gagap ni sebab yang jaga engkau gagap. Gitu. Yang jaga cakap kak-kuk, maka yang dijaga nanti jadi macam gitu. Jadi dia rasa marah ni. Tatkala dilihat Aisyah menghidangkan makanan, dia pun bangun. Kenapa dia bangun? Aisyah berkata, hendak ke mana tu? Jawab Qasim, aku hendak menunaikan solat. Pada rasa merajuk ke apa tadi tu. Pasal dia kata tu, gagap tadi kurang tersusun kata-kata tu, lahanah itu. Kata Aisyah, duduklah dulu. Jawab Al-Qasim, aku hendak menunaikan solat. 2 kali dia kata. Kata Aisyah, duduklah dulu. Wahai ghudar. Apa ghudar? Ialah ghadirun dalam kitab kita ni. Yang ingin mengkhianati sunnah. Tampak kat situ. Apa maksud yang dia kata kepada Qasim? Duduklah engkau ni macam ini. Janganlah engkau khianati sunnah. Apa sunnahnya? Aku dengar hani dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna solat seseorang jika ia tetap terus menunaikan solat apabila makanan telah dihidangkan. Ini dia nak cakap macam itu tadi tu, nak cerita lahana ke tentang apa, tentang gugup gagapnya dia tu. Itu jadi sebab Al-Qasim terasa hati. Dihidangkan makan, dia nak pergi. Bila nak pergi, jangan engkar sunnah. Itu dia kata sunnahnya apa? Bila makanan telah dihidangkan, maknanya diuzurkanlah kat situ, kita terus tunaikan solat berjamaah. Atau apabila ia telah benar-benar terasa hendak membuang air, ini yang bawah. Baru disebut membuang air besar atau hendak membuang air kecil. Tak apa. Ada masa lagi. Jadi yang jamaah terus jalan. Dia diuzurkan untuk berjamaah ketika itu. Selesaikan dulu qadanya, qada hajatnya selesaikan. Buanglah air kecilnya, buanglah air besarnya, kemudian baru tenang dalam keadaan sembahyang. Kalau tidak, nanti terganggu dalam kekhusyukan sembahyang. Dalam suasana khusyuk, lagi tahan kencing, lagi tahan kentut, terkepot-kepot, tahan berak. Memang tak khusyuk dah jadi. Imam pula baca suratul Baqarah, 10 muka surat. Memang ni bila nak habis, bila nak habis tak sudah. Kalau tadi tu Al-Baqarah pendeknya baru 2 muka, satu muka, Masya Allah. Ini macam mana? Jadinya diuzurkan. Jangan kerana nak kejarkan jamaah jadi uzur pada diri itu. Tak apa, dia ada kelonggaran. Bila ada sesuatu yang menyusahkan, maka ada satu yang melepaskan melonggarkan dia. Apa dia? Kalau ada musyaqqah, maka ada rukhsah. Apa musyaqqah? Yang memberatkan dia. Nak sembahyang ni susah ni, nak nahan kentut susah. Nak berak, maka adalah rukhsah bagi dia, ada kelonggaran. Tak apa, tak solat berjamaah. Tapi kalau kita balik pada hukum asal, itu dikira sakit lah tu, dalam kategori sakit. Nabi ditanya, apa uzur syar'i tu yang boleh meninggalkan solat berjamaah? Ya sakit dan uzur. Jadi kalau tak berjamaah, anggaplah sedang keadaan sakit dan dalam keadaan uzur. Berikutnya,
Tuan Haji Jafri Ustaz 35 kita terus ya. Jumpa. Maka dengan itu seseorang itu dihukumkan sunat ataupun nadab, iaitu disuruh ataupun digalakkan pula untuk menangguhkan solat berjamaah. Hal tadi itulah. Tuan tadi ni kalau ini dah terlepas, mungkin dalam bahas tentang makanan tadi dihidangkan, kalau dia belum dihidangkan, ya lepas, jangan dihidang dulu. Sambut majlis. Dah nak azan isyak lagi susun, kelentang-kelenting, ya Allah nak sembahyang dah bau biryani ke, masya-Allah. Dah lah nak jumpa setahun sekali payah. Dan nanti kan imamnya pun nak cepat, surah Al-Kautsar baca untuk 2 rakaat, 1 surah aja. Mencicil kita nak kejar suratul Fatihah. Rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Bau makanan tu mengganggu. Jadi kalau telah dihidangkan sebelumnya waktu itu tak apa. Terus makan dulu. Isyak lambat sikit tak apa. Masa isyak panjang. Dia sebelum masuk subuh, masa isyak dia kan panjang. Tak kalau makan sampai nak subuh, teruk benar makannya. Majlisnya berapa minit, dengar kuliahnya dibagi peluang. Ustaz, hari ni setengah jam je. Ya Allah, makannya berapa? Makannya 5 jam. Ini mampau. Makanan rohani sikit-sikit. Makanan jasmani banyak-banyak kat sini dah macam tu. Jadinya begitu dalam susunan. Dan kalau terlalu lapar, makan tak dihidang, tapi terlalu lapar makan dulu. Nanti kan sembahyang kriak-kriuk. Apa diiling dah ngerti lah. Iling kendil, iling periuk, iling belang, macam-macam diiling lah. Diingat macam-macam ya Allah. Tadi masak ikan 3 rasa, siakap 3 rasa. Cuba pergi sembahyang tu, makanan dah siap. Lapar memang betul lapar. Makan dulu. Sunnahnya tadi tu, tengok Sayyidah Aisyah kata, bila dah dihidang, sunnah makan dulu. Bila belum dihidang, jangan dihidang. Kalau lapar, makan dulu. Bukan kita nak mempermain-mainkan salat berjamaah, memang itulah disusunkan. Kata ni dah dihidang ni kita jemaah kenian. Bukan kita nak mengemudiankan itu. Memang ada hukumnya. Memang ada hukum dia. Begitu juga dikatakan di sini. Sekali lagi lah, maka dengan itu seorang itu dihukumkan sunat ataupun nadabun, iaitu digalakkan maknanya, disuruh maknanya, untuk menangguhkan solat berjamaah agar ia dapat menunaikan qada hajatnya terlebih dahulu. Balik pada hadis tadi atau begitu juga agar dapat ia memuaskan keinginannya makan kerana terlalu lapar tadi. Tak terlalu lapar tidak. Saya tak yakin orang sini terlalu lapar. Saya tak yakin. Kita ni tak ada orang yang hidupnya terlalu lapar, tak ada. Terlalu kenyang ada. Terkenyang, ya Allah, kenyangnya. Itu bunyi itu. Lain bunyi itu. Kenyangnya hari itu lain tu. Kita kebanyakannya terlalu kenyang, bukan terlalu lapar. Tuan-tuan, Nabi SAW dalam riwayat tak pernah rasa kenyang dalam 3 hari tu. Tak pernah boleh dapat 3 hari. Kalau rasa selesa 2 hari. Selasa, Rabu lapar dia. Khamis dia puasa. Jumaat, Sabtu, Ahad ada 3 hari. Senin dia puasa. Senin, Selasa, Rabu. Khamis dia puasa. Ini bukan puasanya tu salah satunya memang untuk ibadah kepada Allah. Tuan-tuan, ya kalau kita dalam riwayat lah, dia balik rumah tanya Aisyah, ya Aisyah, apa syarat makanan hari ini? Sayyidatina Aisyah kata, hari ini tak ada makan apa. Tak apa, dia puasa. Macam kita sekali. Kita tak ada je makanan. Sampai roti canai jadi piring terbang. Roti canai jadi piring terbang. Nak jawab apa besok? Tuan-tuan nak jawab apa? Sedangkan kekasih Allah itu makannya, Masya Allah, berikat perut sampai 3 batu diikat di tali pinggang kain buntel dia. Kenapa 3 hari tak makan? Ada dari riwayat rumah Nabi 2 purnama tak berasap. 2 purnama kan masuk 3 bulan kan. 2 purnama 2 kali bulan penuh tak berasap. Kita 1 hari 4 kali berasap sampai terbakar dapur. Berasap tak sudah. Lagi musim-musim kat rumah tu kan, musim PKP yang lepas. 3-4 bulan montel-montel anak-anak kita makan. Kita tak masakkan, pandai dia cari. Ada je motor datang siap phone, tin hantar makan. Saya fikir makan. Dalam keadaan sempit pun kita makan. Kan berbeza tu. Tuan-tuan, orang yang banyak makan kurang ibadah. Kan? Bukan nak tuduh apa dah. Tak. Orang yang banyak makan kurang ibadah, berat ibadah. Orang yang kurang makan kuat ibadah, banyak ibadah.
Dia macam itulah. Kurang makan lah, bukan lapar sangat. Yang kat sini kan, kalau terlalu lapar, makan dulu. Dekat rumah pun macam gitulah. Terlalu lapar, makan dulu. Nak sembahyang, anak-anak yang perempuan-perempuan dah berpakat dah ni kita sembahyang berjamaah dengan anak-anak perempuan. Tapi kerana ada yang lapar tu, seorang lapar, jangan biarkan dia makan seorang. Yang lain pun raikan makan. Kerana jamaahnya nanti. Jangan seorang, kau lapar ya, pergi makan. Nibuk ya. Mak nak sembahyang awal waktu. Tak, di situ ada ganjaran lebih. Biar jamaah tu ramai walaupun lewat. Sebab itu, solat subuh ni kalau lewatkan sikit tak apa. Nunggu jamaah ramai. Solat zuhur sampai pukul 2, pukul 3 pun tak apa. Pastikan jemaah ramai. Tapi kalau pakai pukul 3 pun memang 3 orang itu je, tak payahlah. Azan sembahyang je lah. Memang itulah muka. Setiap hari. 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Itulah 3 orang tu. Hilang satu, tinggal 2. Hilang 2, selamat. Satu kampung dosa tak ada jemaah berjemaah. Jalan aja. Tapi kalau boleh harap datang, pekerja-pekerja yang kerja kebun dia boleh balik, kumpul ramai-ramai. Itu lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terujuk dalam hadis. Sembahyangnya berjamaah 2 orang, kata Nabi, Allah lebih suka orang sembahyang seorang, seorang 4 orang. Sembahyangnya berjamaah 4 orang, Allah lebih suka orang yang sembahyang berjamaah 4 orang, Allah lebih suka berbanding sembahyangnya seorang-seorang 8 orang. Orang yang sembahyang 8 orang berjamaah, Allah lebih suka berbanding orang yang sembahyang 100 orang seorang-seorang. Terus melompat. Mana-mana Allah nak lebih lagi. Begitu sekali tentang berjamaah. Tuan-tuan, perempuan yang ialah kalau zuhur ke asar ke, mungkin kita tak ke masjid kan yang perempuan. Suami-suami ingatkan, jangan bagi can dia sembahyang seorang-seorang. Makruh hukum dia. Saya pernah sebut kan, lelaki pun sebab hukum sembahyang berjamaah ni dia satu sunat muakkad, dituntut. Ada Imam Ahmad bin Hanbal kata wajib fardu ain. Kau main tu. Bila wajib fardu ain, semua kena solat berjamaah. Siapa solat seorang-seorang tak sah, itu fardu ain. Kita tak pegang yang itu, kita pegang ikut mazhab lah. Semuanya tu betul. Ikut mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Macam longgar sikit. Fardu kifayah ni ada beberapa orang, 2 orang dah melepaskan, yang lain tak apa. 2 orang je cukup. Imam dengan Bilal, orang lain tak berdosa. Itu fardu kifayah. Ada lagi satu hukum disebut sunat muakkadah. Lagi satu sunat je. Ini pendapat yang makin ringan. Kita ambil yang mana? Yang tak pergi mungkin diambil sunat sahaja. Yang pergi sekali-sekali ni dikata sunat muakkadah, dituntut. Tapi kalau kita pegang hari ni fardu kifayah, kita kata kita tak, iyalah, kita kata ni macam berat sikit ni, mesti nak pergi ni. Orang lain dah pergi, kita tak pergi, tak apa. Tapi yang tak pergi jangan lupa ya, dia sunat muakkad. Yang dah pergi tu kita dah lepaskan. Ni sekarang ni kita dah lepaskan fardu kifayah. Orang kampung yang tak sembahyang subuh berjamaah ni, dia okey, tak ada masalah, dia sembahyanglah kat rumah, tak berdosa pun. Yang jadi dosanya apa? Kalau kita semua tak pergi, kosong subuh ni, yang datang Farudin seorang. Datang Farudin dengan Ibnu. Nasib lah Ibnu pun datang dalam matahari dah nak naik. 2 orang. Jadi satu, kalau tak ada solat berjamaah di masjid ni, semua dosa. Bila ada 2, semua tak berdosa. Itu fardu kifayah. Sekarang tuan-tuan, berapa ramai yang dalam sembahyang itu makruh sembahyang kerana seorang-seorang. Jaga-jaga. Jadi kalau kita, ialah suami tak sempat, tahu kat masjid ada orang, tak apa. Kita bukan saya nak melonggarkan begitu. Boleh sembahyang berjamaah di rumah dengan isteri, boleh. Nanti orang tanya, dapat 27 tak? 27 tu hak Allah Subhanahu wa taala. Cuma dijelaskan dalam kitab yang ini mengatakan tempat yang 27 tu ialah tempat yang ada di azan, diazankan. Tak termasuk pasar, tak termasuk bangunan, tak termasuk dewan, tak termasuk. Itu kaulah, itu pendapat tu. Jadi saya bukan melonggarkan tuan-tuan boleh sembahyang berjamaah dengan isteri rumah. Tidak, saya tak longgarkan. Saya pun tak sembahyang di rumah. Kecuali memang tak boleh masuk surau masjid, kita sembahyang di rumah. Jadi sekarang ni, jangan bagi 2 ni. 2 ni apa? Jangan bagi ruang, jangan bagi peluang. Tolonglah. Jangan bagi ruang dia masuk sebelah kita. Jangan bagi ruang. Jangan bagi peluang dia ambil khusyuk kita. Ini syaitan punya kerja tuan. Sebab itu solat disuruh rapat dan lurus kan. Tu jangan bagi ruang dan peluang. Hari ini siapa-siapa yang sembahyang yang seorang-seorang pun kita akan jumpa nanti di sini. Hukum dia makruh. Takkan selama ni kita sembahyang dalam keadaan makruh. Jadi kalau siapa kaum wanita yang sembahyang di rumah, ada anak yang dah akil baligh ataupun telah memayis pun tak apalah. Telah memayis tu dah boleh beza antara baik dan buruk tu, dia tu dah boleh diterima untuk sama-sama berjamaah. Sama-samalah. Kita ambil hukum sunat muakkad, sunat dituntut. Dia sunat yang dituntut, kalau ditinggalkan makruh. Kalau sunat saja tak apa. Sunat, kita kata sunnah lah. Kalau buat dapat pahala, tinggalkan rugi. Kalau sunat muakkadah, buat dapat pahala, tinggalkan makruh.
buat dapat pahala, tinggalkan makruh. Kalau wajib, buat dapat pahala, tinggalkan berdosa, kan? Kalau makruh, perkara makruh ni, tinggalkan dapat pahala, buat dapat murka. Itu makruh. Allah tak suka. Jadi solahnya jaga-jagalah. Jangan bagi, saya kata jangan bagi dia datang. Dia pasti akan datang, tuan. Dia pasti akan datang. Saya kata pasti, dan pasti dia datang punya. Dan takbirlah. Allahu Akbar, dia datang. Siapa tu yang bawa kita ke sana kemari tu? Itulah dia. Sebab itu jangan bagi ruang, jangan bagi peluang. Sebab itu Nabi sunnahkan, hidupkan sunnah sembahyangnya apa dia? Rapat-rapat sembahyangnya. Kerana apa? Supaya jangan ada ruang dia datang. Sampaikan kaki buku lali berjumpa buku lali, itu rapatnya. Masya Allah. Itu yang dituntut. Sekarang boleh? Tak boleh je, jangan buat kerja. Sekarang rapat-rapat, kalau ada yang datang, tengok ni kenapa rapat-rapat, KKM kata, okey, ni masjid ni seminggu tutup berjamaah, rugi kita. Tak apalah, kita tinggalkan satu perkara yang kecil, kita dapat yang besar, dapat berjamaah. Jadi nak buku lali rapat-rapat, entah bila tu doa lah. Ya Allah, mana dah tahu kan, munajat tuan-tuan, orang soleh, orang baik-baik, di saat malam beristighfar kepada Allah, mohon ya Allah, aku rindu ya Allah dengan sah rapat, aku rindu sangat. Saya rindu tuan, rindu kita bila nak rapat balik sunnah. Nabi kan dah sebut kan, solat yang sempurna tu berjamaah. Berjamaah yang sempurna, saf yang lurus dan rapat. Saya bukan nak ingkar SOP, tak. Ya, ini semua dah diputuskan, ikut aja lah. Tinggalkan yang itu, kita dapat baik yang banyak. Tak dapat rapat tapi kita dapat solat fardu hari-hari. Macam itu kan. Ini macam contoh lah. Sekarang saya tak nak sentuh lah tentang vaksin tu kan. Tak dapat vaksin tak boleh masuk masjid. Tak dapat vaksin tak boleh mengajar kat sekolah. Ambil lah keharusan ni, dapat buat banyak kewajipan. Itu je. Jadi macam mana? Kalau tak buat ni, dia harus je. Tak buat, beberapa kewajipan tak dapat buat. Jadi hari ni biarlah begini. Doa je lah. InsyaAllah lah lepas ni setengah meter. Ya Allah, ya Allah. Bila nak rapat ni tak? Bila berapat ni rapat satu hati. InsyaAllah hidup kita satu ni sunnah. Tapi kalau ditinggalkan nak buat apa? Nak macam mana lagi? Ini dekat live ni saya sebut dah. Saya minta maaf. Pun ulama-ulama kita dah sebut. Ini tanda-tanda kita dah akhir kan. Tak dinafikan, tanda kita dah berada di akhir, di penghujung dah. Kenapa? Nabi dah tinggalkan kita, Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tak ada Nabi, la Nabi ya ba'di, kata Nabi, tak ada Nabi lepas aku. Kemudian tu umat ni, kita ni kan umat akhir, dah tak ada lagi umat bangkit lagi dah. Ini umat akhir zaman. Kemudian masanya apa sekarang? Zamannya apa? Zaman hujung zaman. Yang paling dekat apa? Kita ni sekarang hujung umur. Yang hujung umur itu yang sangat dekat dengan kita. Hujung umur sampai bila umur kita? Kita pun tak tahu. Syaratnya ada tak pada kita? Oh, syarat belum ada lah kita kata. Aku tak sakit, mana boleh jadi hujung umur? Jangan. Umur tak ada syarat. Ambil punya nyawa tak ada syarat. Sakit ke sihat. Ambil ni umur tak ada syarat ke kuat ke lemah. Tak ada. Tak ada syarat ke kaya ke miskin. Tak ada syarat, tak ada. Syaratnya apa? Hidup. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, dah ada syarat. Hujung umur dah ada. Syaratnya hidup. Allah dah sebut dah. Kullu nafsin. Setiap yang hidup. Za'iqah. Tentu rasa punya. Za'iqatul maut. Allah sebut dah. Jadi syaratnya dah ada, tuan-tuan. Dan akhir zaman yang akan berlaku, saya, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh salah silapkan dah siapa dah. Dia memang akan berlaku apa dia? Dulu, musim mula-mula saya naik, saya dipanggil kuliah dululah, musim selepas PKP. Apa yang berlaku tuan akan datang ni, akan datanglah. Kita akan saksikan sama-sama. Betul tak akhir zaman ni telah berada, akan datanglah mungkin. Satu, perkara yang dulu sangat baik, kita akan sepakat kata sangat tak baik. Ini belum berlaku lah mungkin, belum berlaku. Perkara yang dulu sangat baik, kita akan sepakat, terima, semua akan terima. Tak boleh salahkan sesiapa. Kita akan terima perkara itu akan jadi perkara yang sangat tak baik. Ya, perkataan-perkataan yang dulu sangat betul. Dulu sangat betul. Dan kita akan sepakat terima sangat tak betul. Perasaan dah berlaku belum? Belum lagi. Belum lagi, lama lagi lah. Kalau itu lama lagi lah kiamat. Lama lagi kiamat. Kalau perkara itu belum berlaku, lama lagi kiamat. Cakap-cakap yang betul akan jadi fitnah. Cakap-cakap yang betul, yang tak betul akan diterima. Ini akan berlaku tuan. Akan datanglah. Itulah tanda dia. Kalau nak tahu benda itu dah datang, dan kita tak boleh nak, tak boleh nak tuding siapa, tak boleh nak tuding siapa, tak boleh. Tudinglah diri sendiri. Tuding sana, sini pergi kan. Tudinglah diri sendiri. Tandanya apa?
Umat akhir zaman, akhir dunia, akhir umur. Tandanya. Tapi saya pada kata yang dekat dengan kita ialah kullu nafsin dha'iqatul maut. Syaratnya ada, setiap hidup mesti mati. Kalau tak ada, siapa yang tak hidup dia tak mati. Dia tuan-tuan ni rebut dah. Nak bagi contoh satu. Tak bagi contoh Dulu sangat baik jumpa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sangat baik. Lagi baik salam. Jumpakan tangan. Itu hadis. Sangat baik. Siapa ada dosa antara mereka berdua walaupun sebanyak buih di lautan, Allah ampunkan dengan sebab bagi salamnya, dengan sebab salam. Sekarang jangan. Jadi sangat tak baik. Sekarang tak baik. Dulu sangat baik solat berjamaah rapat-rapat dululah. Jangan kata saya salah. Saya tak salahkan siapa-siapa. Kita patuh je SOP yang ada. Yang penting kita dapat buat yang wajib-wajib. Kan? Macam-macam dah nampak lah. Bukan nak mengajak, membuka minda tuan-tuan untuk kita tak patuh SOP tak. Saya sebut, zamannya telah ada dan tuan-tuan tak boleh salahkan siapa tak boleh. Telah sampai zaman Allah hendak apa? Dengan suasana macam gini, dengan musibah, bala, wabak, fitnah yang Allah turunkan, Allah nak kita lebih dekat dengan dia. Allah suka. Apa dia? Zaman apa sekarang? Zaman bala, zaman wabak, zaman musibah, zaman fitnah ni. Empat ni tuan-tuan ni. Empat ni. Ni tanda hujung semua ni. Dah dekat dah. Hujung semua ni. Bala, wabak, musibah, fitnah. Dekat dah dan hancur dunia dah. Allah nak kita apa? Sukanya Allah bila kita kembali kepada wahai Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allah sukanya kita doa tu, ya Allah. Allah, Engkau jauhkan aku ya Allah daripada bala yang ada, Allah. Kita katakan na'udzubika min fitnati mas'ad. Apa lagi? Wa darkis syaqa wa su'il qada. Kan? Ni qada ni seburuk-buruk qada ketentuan. Kita dah minta Allah suka dah. Suka betul Allah ya Allah. Tanda dalam hati tu ada nak kembali kepada Allah. Tak apa, dia turunkan tak apa. Rupanya Allah suka. Tuan-tuan, ada perkara yang kita sangat suka tapi Allah tak suka. Perkara keputusan yang kita buat sekarang ni, yang kita dapat, kita rasa ya Allah, memang suka kita rasa nah. Ini satu nikmat pada kita. Rupanya Allah tak suka. Ada perkara yang kita rasa tak suka. Tak suka betul lah, tak suka. Tapi rupanya Allah suka. Contoh, Allah Ta'ala turunkan wabak ni, kita rasa tak suka tuan. Kita tak suka. Tak aman ke? Tapi Allah suka. Allah suka apa? Ramai yang taubat, ramai yang taubat, ramai taubat, ramai balik pada Allah. Ada perkara yang kita suka, kadang kita diberi mewah, diberi senang. Allah tak suka, tapi dia kufur. Kufur nikmat. Sembahyang tidak, puasa tidak, zakat tidak. Tak ada. Yang penting tuan-tuan yakinlah, apa yang kita dapat semua tu menyukakan Allah. Yang ada sekarang ni, apa pun kita kata, aku tak suka ke, aku suka ke, semuanya perkara itu ada pada Allah Ta'ala, sangat menyukai perkara yang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun sedikit insya-Allah. Namun demikian dalam syarah Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain, An-Nawawi membenarkan seseorang menyempurnakan makan. Ikut Imam Nawawi. Habiskan makan, selesaikan. Beliau juga mengatakan apa yang ditakwilkan oleh setengah ulama bermazhab Syafi'i, iaitu hendaklah seseorang itu makan beberapa suap sahaja. Ada ikut pendapat Syafi'i, orang yang lapar makan beberapa suap ajalah, jangan dipulun habis, satu dulang dah habis, satu dulang bersih baru sembahyang. Tapi ikut Imam Nawawi tak apa, selesaikan betul-betul, makan selesaikan. Kemudian solat. Dalam masalah berjamaah tadi ni, kita balik semula berjamaah. Tapi pendapat golongan ulama Syafi'i kata makan ala kadar, dah berisi sembahyang. Begitu juga ada pendapat Ramadan, kan puasa Ramadan tu kan, dalam puasa kan sunat makan yang manis-manis dengan air. Maknanya di situ dalam pendapat ini kan kita lapar puasa, makan betul-betul tak apa, buka je betul-betul. Selesaikan buka, selesa, baru sembahyang maghrib berjamaah. Tak apa, ikut pendapat ikut Nawawi lah, Imam Nawawi. Ikut Imam Syafi'i, ini yang kita buat, buka sebiji kurma, minum terus sembahyang. Ya, kalau mampu tak apalah. Kalau dalam jamaah ni ada majlis khatam Quran, kita buka puasakan surah, makan ni betul-betul tak apa. Lewat sikit berjamaah, lewat sikit jamaahnya ramai, itu dikira awal waktu tu. Jangan risau.
Jangan ni awal waktu, tak apa. Makan 3 biji ke sebiji kurma, siang baru terkulat-kulat. Lepas tu tak sempat lagi nak bersugi, sembahyang lidah nakal. Pak Imam baca surah, Pak Imam baca Fatihah, lidahnya berjalan sana sini, jumpa secebis kurma, telannya. Dah makan dengan sengaja. Jadi batal pula sembahyang. Sabar. Jadi minum air, katira manis kan. Makan dapat biji apa tu? Dia telannya, dah makan dengan sengaja, batal pula sembahyang. Jadinya bertenang. Sebab itu tenang, selesaikan makan, bersugi bagus, taharahnya betul, tenang. Jadi insya-Allah dia akan mempengaruhi pada khusyuk nanti tu. Berikutnya, okey, itu bukan pendapat yang sahih, dia kata makan setengah, makan sedikit itu. Okey. Pun begitu, sekiranya seorang itu takut keluputan waktu jika ia mendahulukan qada hajat. Tengok sini, kalau masa dah hujung, masa waktu telah hujung. Ni kalau qada hajat memang dia, kalau pegang pokok tercabut. Dah macam-macam lah. Sama nak buang air besar ni payah, nak kencing lama, nak istibraknya lagi sama. Ya, atau dia makan tadi yang sangat lama sedangkan waktu sudah terlalu suntuk, dah sampai hujung dah. Maka di sini lain pula hukum dia. Maka hendaklah ia dahulukan solat dalam keadaan menahan hadas. Dah hujung dah masa. Tadi disuruh jamak qasar kat jalan tak nak. Daripada Terengganu balik, ada orang Terengganu yang tak mahu. Nak balik Muar. Disuruh jamak qasar tak nak. Tiba-tiba sampai Melaka dah tak tahan. Dah buat laju nak sampai Paik Raja, nak buang. Dah ini dah hujung asar ni. Ini buang dulu ke sembahyang asar dulu? Padan muka dia. Di situ dalam keadaan hujung dah tinggal berapa minit lagi nak habis nak masuk maghrib. Maka di situ boleh ditahan sembahyang asar. Itu ubat dia. Kalau jalan jauh jamak qasar lah. Itu kan hadiah tu. Imam Syafi'i sebut ini hadiah daripada Allah. Begitu Sayyidina Umar pernah sebut lah tuan. Sayyidina Umar pernah ditanya, ya tuan, sekarang ni dalam musafir kita, sekejap tak jauh kita jumpa masjid, tak jauh kita jumpa tempat sembahyang. Perlu lagi ke ni kita menjamak macam zaman Nabi tu, dah zaman susahnya kan? Perlu ke? Umar kata apa? Yang kau tanya ni sama yang aku tanya Rasulullah dulu. Rasulullah kata, bila musafir buatlah sembahyang jamak. Rasulullah sebut macam itu. Jadi kita tak boleh bagi alasan sekarang ni pun nak jamak macam tak berapa sedap hati lah. Masjid, sana masjid. Parit Raja ada masjid lagi, Parit Puteri ada masjid, Parit Sultan ada masjid. Tak, bukan gitu. Kita ambil sunnahnya dulu, jadi buatlah jamak qasar. Ini tadi ceritanya tu, dah tak tahan hujung waktu, tak tahan nak buang air besar, tak tahan nak buang air kecil. Kalau kita rasa sempat, buat. Sempat, buang air dulu. Kalau tak sempat ni, maka hari ni kena sembahyang. Dalam keadaan begitu. Itu kalau hujung waktu. Okey. Sedangkan waktu sudah terlewat. Maka hendaklah ia dahulukan solat dalam keadaan menahan hadas. Ataupun solatlah sana dalam keadaan menahan lapar itu tadi. Dan perbuatannya menahan hadas ataupun lapar untuk menunaikan solat itu tidak dihukumkan makruh dia menahannya. Kerana apa? Kerana kehormatan waktu itu. Waktu adalah hujung. Jadi tak makruh bagi dia kalau dia menahan kencing, tak makruh menahan berak dalam keadaan sembahyang. Syaratnya hujung waktu. Tapi kalau tuan sekarang masa subuh tadi panjang kan? Ada masa lagi. Menahan sembahyang kita dah berjemaah tadi, menahan kentut, tahan berak itu makruh tak? Makruh. Kerana apa? Dia tak datang khusyuk, dia akan pergilah kehusyukan dia. Kerana waktu masih ada, tak apalah, pergi sana buang ajalah. Lepas tu kita masuk lagi, ada peluang berjamaah, dapat takbir, masih ada rakaat, kita dapat pahala berjamaah. Kalau tak pun memang dapat pahala berjamaah punya. 27 menanti, cuma lebih-lebihnya tu mungkin ada kekurangan lah. Datang lewat tadi, tak dapat takbir awal, itu semua jadi mengurangkan. Jadi bukan mengurangkan apa? Tak ada tambahan. 27 dah ada dah. Kan yang lepas kan, kita datang cepat tadi ni. Kita datang cepat, dapat tunggu azan tu, pahala satu tambah. Kan yang lepas ni, perkara pertama yang lepas tu nanti, pertama. Datang cepat, tunggu waktu azan tu, bukan dapat 27, sembahyang tu 27, itu dapat 28. Kemudian itu jawab azan dekat masjid ni. Kemudian itu pula lepas tu dapat sembahyang sunat. Itu semua bertambah satu. Kemudian tu dapat iqamah. Kemudian tu dapat menunggu saf. Masya-Allah, dia itu lebih-lebih dia. Jadi yang tadi tu yang dah datang awal, tadi okey, perutnya okey tadi.
Tiba tentang sembahyang kau tak okey. Macam nak KO pula kan. Allah bang, pergi. Nanti masuk dulu tak. Nanti jangan kata saya rugi lah macam ni kalau saya tinggalkan jemaah saya tak dapat pahala berjemaah. Takkan dapat pahala berjemaah. Orang yang memang hari-hari berjemaah datang ke masjid, orang dah balik pun. Hari ni kelewatan mungkin start motor, start tertanggal, apa rantainya putus, macam alasan lah. Jalan Telangga Batu, pancit dua-dua depan belakang, tak boleh, motor taruh tepi jalan. Jalan kaki, jemaah dah habis. Tuan-tuan, orang ini dapat penuh. Sungguh. Dia dapat penuh macam orang sembahyang berjemaah. Dia sebut dalam hadis, kau jelas kat situ. Untungnya lah, sukanya Allah lah. Kenapa? Dia ni nak juga. Dipanggil datang juga ni, walaupun lambat Allah datangnya. Sukanya Allah itu. Melalui lisan Nabi disebut dapat juga berjemaah. Jadi ini istimewa. Dan apa bekalan kita mudah-mudahan cukup lah saya kata. Saya suka cakap bekalan, tambang. Nak jumpa Allah tuan-tuan tambangnya bukan sikit. Allah, amal kita memang tak cukup ni, tapi nak tarik redha. Nak tarik redha Allah macam mana? Banyakkan amal. Mudah-mudahan dalam banyak tu ada satu Allah redha saya kata. Begitu sekali. Macam ini nak tarik mustajab daripada Allah. Lagi ramai-ramai doa. Mudah-mudahan dalam kita ramai-ramai ada satu tangan yang Allah pandang. Mudah-mudahan gitu. Di situ ya apa taknya semua sekali dapat. Dalam doa-doa ya. Hari ni satu ya Allah dengar. Dalam ramai-ramai kan kita ramai. Kalau tak ramai tak mungkin ya, agak ya. Kalau ramai itu menyukakan Allah, dapat seorang ya Allah dengar doa kita subuh tadi tu. Ya Allah. Subhanallah. Dapat seorang ya Allah pandang tangan. Bukan Allah tak nampak. Allah Maha nampak, melihat. Tapi Allah tak pandang. Itu lain cerita. Dia lain tu. Nampak dengan tak pandang. Jadi inilah cara dia. Cara dia apa? Tarik rahmat kasih sayang Allah. Caranya bagaimana? Nabi dah tunjukkan. Inilah tinggalkanlah rumah sekejap. Dipanggil kita datang. Apapun ada hukum-hukum yang menyebabkan tuan-puan, tuan-tuan lah. Boleh tak datang tak apa. Tak nak datang tak apa. Ada tak kita dalam masalah ini yang melonggarkan kita? Tak payah datang tak apalah. Okey. Jadi gitu terus. Namun sekiranya ia takut akibat dari menahan hadas itu boleh membawa mudarat pula yang lebih besar, maka wajib ia pergi membuang air terlebih dahulu. Ini berdasarkan kaedah ad-darurah yuzalu. Maksudnya segala yang membawa kepada mudarat hendaklah disisihkan. Mula dah akhir, cuba seberapa segeralah. Sedang buang air tinggal berapa minit lagi nak masa maghrib ni. Cuba selesaikan. Takbir saja, Allahu Akbar, sempurna tuan. Takbir tu, tak apa jalan terus. Dapatlah asar. Dah sempurna dah takbir. Allahu Akbar. Taruh bar saja, ra wakaf saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Dapatlah maghrib tu. Jangan baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang tak dapat dah. Takbir belum selesai. Dia tak dapat asar tu. Okey, qada lah dia nanti. Lepas maghrib, tadi asar hutang kan asar. Tadi dah, kes tadi tu dah. Lepas sembahyang maghrib, dia nak buat awabin ke nak qada? Mana cik jawapan tu? Nak buat awabin ke nak qada ni Allah? Nak buat ba'diyah ke nak qada ni? Ba'diyah ni dia ba'diyah maghrib ni sunat yang dituntut ni. Sunat muakkadah, dia bukan ghairu muakkad. Ghairu muakkad sebelum maghrib kan jelah. Kita nak buat itu nak qada ke nak tu? Itu pun fikir panjang. Macam mana ni? Buat saja qada dapat pahala sembahyang sunat lepas maghrib tu. Buat qada kerana qada tu kena dulukan dia hutang dengan Allah, fardu, maka yang sunat kena diangkat. Kalau tuan lepas sembahyang maghrib kan, lepas sembahyang maghrib tadi kita sembahyang, kita niat saja aku sembahyang qada asar. Lepas sembahyang isyak saja aku sembahyang sunat qada isyak. Dapat pahala sembahyang sunat lepas isyak, qada tertunai. Tuan-tuan, ini kita nak cerita masalah qada kan. Okey, dia ada 3 peringkat. Mana kita yang mana nanti? Kita yang mana? Cubalah 3 peringkat. Kalau mungkin kita pernah ingat. Ni ulama menyebutkan siapa-siapa yang ada qada solat, sembahyang sunat dia langsung tak diterima. Dengar tu. Satu bukan kitab kita ni Kitab-kitab lain pun disebut. Siapa-siapa yang ada qada solat. Ingat daripada kita akil baligh dulu berapa tahun? 9 tahun ke 10 tahun ke 10. Kira. Ada qada tak? Selama-lama tu kita sembahyang sunat, qada tu tak, hutang tak bayar. Tuan-tuan. Sembahyang sunat tak dikira, ni 3. Selesaikan qada dulu, baru buat sembahyang sunat, baru diterima.
Yang pertama sekali lagi, siapa-siapa yang ada qada solat, dia buat apa yang solat sunat tak diterima. Yang kedua, apa dia? Dia berazam sungguh-sungguh nak qada juga, dan dia nak juga sembahyang sunat. Jadi contoh bila duduk dalam kuliah kan, ada ustaz cerita fadilat ataupun fadail, kelebihan solat sunat, dia ingin nak buat. Dia lupa tu yang dulu qada banyak tu. Lupa tu. Yang kedua, dia berazam sungguh-sungguh nak qada. Dia boleh buat solat sunat. Yang kedua ni ringan sikit kan. Dan ni pertengahan. Ni yang kedua jaga-jaga kita. Jadi kita yang mana? Okey, kita jangan nak yang pertama sikit tu. Ya Allah, macam nak juga solat sunat, tapi qada tahu tu dulu berapa banyak dah hutang qada. Betul. Jadi kita ambil lah yang kedua. Saya berazam nak qada juga. Lepas maghrib kita qada solat asar. Macam sembahyang sunat tu, orang pun tak tahu kita qada tu. Tuan-tuan dapat pahala awabin sekali. Lepas maghrib buat dia maghrib dapat 2. Awabin sekali dapat yang 2 tu. Dia ada 6 awabin kan. 2 buat dia ada 6 awabin jadi 8 kan. Tuan-tuan dapat macam itu sekali. Jadi apa salah kita nak qada? Okey, yang ketiga. Dia yang ketiga. Yang kedua tadi jelas lah. Yang kedua, saya memang nak qada sungguh-sungguh. Dan saya nak juga fadilat yang macam orang lain dapat solat sunat. Sila yang kedua. Yang ketiga, ini saya nukil daripada kitab lah. Dan pendapat ulama macam itulah tuan. Yang ketiga ialah saya memang taubat nasuha, takkan tinggal sembahyang. Ini qadanya dilonggarkan. Jadi kita pilih yang mana? Saya yakin ni semua. Yang ketiga aku yang ketiga. Sebab yang ketiga ni memang tak nak hutang lagi dah. Jaga sembahyang. Dan dia tak qada pun. Tapi dia dia terus sembahyang sunat. Sembahyang sunat buat. Qada dia tak buat. Tapi dia nak kata dia janjilah. Memang dia tak akan tinggalkan sembahyang lagi. Kena sungguh-sungguh. Yang ketiga. Tapi pada kita lah, kita yang pegang yang tengah lah. Okey, satu tadi apa? Kalau belum qada, ulama kata apa? Tak sah solat sunat. Sungguh tuan. Dan kita Fathul Mu'in pun disebut. Yang kedua, qada buat. Ni yang qada buat, sunat buat. Yang ketiga, dia tak qada tapi dia tak nak tinggal lagi. Buatlah yang sunat. Tu ringan tu yang ketiga. Tapi hari ini kalau kita nilailah, kita lah, bila hutang ni kena bayar. Orang semampu selagi hayat di kandung badan, ada kekuatan, buatlah qada. Untung kan, lepas zuhur buat qada subuh. Dulu kita tahu dulu subuh ada tinggal. Dululah buat qada. Dapat pahala sembahyang buat dia zuhur apa. Cuma jangan dinafikan pahala tu. Jangan dinafikan terima tu, jangan dinafikan. Ini tak dapat lah. Jangan. Dia sekali arung, tak apa. Ini jadi nak kejar yang mana? Daripada saya lah, memang kita kena stabil tengah lah kita buat qada dan sunat. Untuk hari ni supaya hutang kena bayar. Takut kita dalam masalah hutang ni. Bukan hutang. Kalau hutang dengan manusia tak bayar pun Nabi tak nak sembahyangkan. Nabi tak nak sembahyangkan ada orang hutang dengan manusia. Ini hutang dengan Allah. Orang mati syahid kan jaminan syurga, tapi ada hutang, tempat dia dalam neraka kata. Kenapa? Ada hutang. Begitu sekali korbannya. Jadi yang hidup bayarkan hutang. Macam kita lah. Ada mak bapak kita ada hutang. Kita tahu dalam zaman susah, zaman susah kan. Bayarkan. Selamatkan mereka. Ini masalah hutang. Sembahyang gitu juga. Hutang bayar, niat dah. Ya Allah, takut kita. Saya bacakan satu hadis lah tentang hutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hutang sembahyang? Kata apa? Man taraka solat. Antum pernah dengar ni? Cuba buat kira-kira, dia cantik kira-kira. Man taraka solat hatta madha waktuha. Kata Nabi, siapa ada tinggalkan sembahyang, man taraka, tinggalkan sembahyang hatta madha waktuha, sampai terlebih waktu. Tu hatta madha waktuha, lebih waktu. Jangan itu kan kemudian thumma qada. Kemudian dia qada kan? Kemudian dia qada. Kata Nabi apa? Udhiba finnar. Orang ini kena azab dalam neraka. Qada kan? Udhiba hukuman, kata Nabi, udhiba finnar hukubah. Dia dihukum dalam neraka satu hukum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kam hukuman? Ya Rasulullah, berapa ukuran hukum? Nabi kata, hukuman famanuna sanah.
Satu hukuk 80 tahun akhirat. Tuan-tuan, satu waktu kita nak kira satu waktu je lah ni, satu waktu saja. Dan Nabi kata apa? Wasanatu, dan setahun akhirat tu, dia kata talatha mi'ah wasittuna yauman. Dan setahun akhirat tu, dan ada 360 hari. Samalah dunia pun gitu, kita kata kat dunia pun sama, setahun ada 360 hari. Tapi sekarang dikecilkan tu hukum tadi. Dan kata Nabi apa? Kulla yaumin, setiap satu hari dekat sana. Itu yang kita tak dapat jawab tu. Kulla yaumin kana miqdaru alfasana. Setiap satu hari sana sama dengan 1000 tahun dunia tu, bila nak habis. Ini hutang sembahyang. Itu cerita qada. Sebab itu taubat. Kalau kita dah taubat dah, ya Allah, kamu tak nak hutang. Tak nak hutang sembahyang. Itu satu dan satu. Satu waktu tu. 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat, satu tahun akhirat 360 hari. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Wis tahu kapan ada entek? Hari dihitung. Hari ngitung orang entek-entek hari ngitung. Nak dikira pun tak jumpa-jumpa jalan keluar tuan. Hutang satu sembahyang. Sebab itu ialah kita ulama lah, kita bersandar dah. Bayarlah hutang yang pertama, baru buat sunat. Kerana dalam membayar hutang itu dapat ganjaran sunat. Untung lah. Bangun tahajud tadi, buat tahajud dua niatnya solat. Saya tahu saya memang ada hutang dulu subuh, niat hutang subuh, tak apa. Habis doa kunut macam mana? Pendek aja. Allahumma ghfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahu akbar. Pendek aja. Tak nak angkat tangan pun tak apa, tak orang nampak. Zuhur nanti, niat zuhur nanti tu, sembahyang buat dia zuhur, qada subuh kan. Tak apa, tak angkat tangan, baca doa kunut. Kunut pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan cukup 4. Mohon, puji, selawat Nabi dan sahabat. Cukup 4 rukun kunutnya. Allahumma ghfirli, doa, ya ghafur, puji, wa sallallahu ala Muhammad, selawat, wa ala alihi wasallam, selawat sahabat. 4 cukup. Pendek aja. Jadi hari ni ya, habis dah sampai wallahu alam. Itu dia, dah tuan. Ia dibenarkan buat demikian, sebaliknya sampai keluar waktu. Maksudnya, segala yang membawa kepada mudarat itu hendaklah disisihkan. Maksudnya apa? Kalau tadi menahan kentut, menahan berak, mudarat, jangan buat, jangan tahan. Jangan tahan. Sembahyang kendiankan. Maka buatlah, buang dulu. Ia dibenarkan berbuat demikian sekalipun sampai keluar waktu. Tengok belakang tu di ujung. Dah tak boleh sangat, dah lewat sangat, menahan sakit, buanglah sampai, dia kata sampai keluar waktu, sampai habis waktu. Maknanya kena qada lah tu. Itu dalam kitab Sabilul Muhtadin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita dalam ibadah kita. Kita mohon pada Allah, minta digandakan ganjarannya. Kerana dengan ganda ganjaran tu akan banyak lagi dapat ridhanya Allah Taala. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah buat perkara-perkara yang mudah-mudahan menarik ridha Allah, menarik rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan juga hari ini kita keluar daripada majlis kita hari ini, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga insya-Allah mak bapak kita juga mudah-mudahan dapat pengampunan Allah Taala insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan haynan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya je. Terima kasih.